Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita dah masuk bab yang ke-7, iaitu sukatan sirakan data terkumpul. Okay, dalam tajuk sukatan sirakan data terkumpul ni, kita dah pernah belajarlah beberapa sukatan. Awak dah belajar min, awak dah belajar mod. Okay, so ini ialah tambahan lagi lah. Okay, tambah lagi. So dekat sini, kenapa pentingnya kita belajar sukatan sirakan ni? Sukatan sirakan ni adalah dalam satu topik untuk statistik. Statistik. Okay. So statistik ni dia nak baca data. Baca data. Contohnya data untuk populasi manusia yang berada di Malaysia. Lelaki berapa orang, perempuan berapa orang, yang berumur daripada 15 tahun hingga 18 tahun dekat Malaysia ni ada berapa orang. So semua tu melibatkan data. Bila kita ada satu set data, kita bolehlah kita nak tengok taburan data tu macam mana. Okey, selepas 2 tahun kita boleh buat anggaran melalui data-data yang ada. Kita boleh buat anggaran selepas 2 tahun ataupun selepas 10 tahun. Macam mana taburan data pula yang ada di Malaysia. So berdasarkan data-data yang lama, dia boleh anggarkan apa yang akan berlaku beberapa tahun akan datang nanti. Tapi bukanlah secara tepat, cuma melalui data tu saja. Okey, so kita tengok apa yang kita ada dekat sini. Ini ialah bilangan kes harian untuk COVID-19 di Malaysia. Okey, ini ialah yang 2020 punya. So kita tengok, ini ialah bilangan kes. Yang warna purple ni, graf yang naik turun ni ialah bilangan kes. Bermula daripada PKP fasa 1 dan PKP fasa keempat. So kalau awak tengok dekat sini, graf yang dia buat ni paling tinggi di sini. Okey, so itu gunanya dia record data. Okey, dia record data untuk dia tengok pattern lah. Okey, untuk dia tengok pattern macam mana. So dalam sukatan sirakan, yang kita kena tahu ialah selang kelas. Yang pertama ialah selang kelas. Selang kelas. Yang kedua ialah had bawah, had atas, sempadan bawah, kita ada sempadan atas dan kita ada titik tengah. Okey, titik tengah. So semua ke-6 ni awak kena tahu. Sebab lepas ni nanti kita akan guna semua ni untuk lukis graf. Kita akan lukis graf dalam tajuk ni. Kita akan lukis graf, dan graf yang kita akan lukis ni boleh bagi kita 10 markah untuk kertas 2 SPM. So semua ni adalah benda yang simple je. Dia benda simple je sebenarnya, tapi dia banyak. Itu dia. Dia benda yang ringkas tapi bendanya adalah banyak. So sebelum kita nak lukis graf, kita kena tahu setiap satu apa dia punya had bawah, had atas, titik tengah, okay, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, pertama sekali 150 hingga 154 ni, ini kita sebut sebagai kelas. Kelas. So maksudnya ini ialah kelas pertama. Kelas pertama. Ini adalah kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. So kita ada 5 kelas dekat sini. Okey. So kita nak bahagi data kita kepada 5 kelas. Mungkin data tu terlalu banyak. Contohnya ni apa ya, kalau kita tengok ni, mungkin ialah ketinggian. Okey, mungkin itu ialah ketinggian. Okey, murid lelaki. Kita bagi spesifik sikit, lelaki di SMK Ideal Height. Di SMK IH. So ketinggian. So dia tulis dekat sini yang murid yang mempunyai ketinggian 150 cm hingga 154 cm ada berapa orang. So dia akan record data. Okey, so had bawah. Apa tu had bawah? Had bawah ialah nombor yang bawah lah. Nombor yang paling kecil. So dalam kelas 1 ni, nombor yang paling kecil ialah 150. Okey, untuk kelas yang pertama, nombor yang kecil ialah 150. So had bawah ialah 150. Had atas adalah nombor yang besar untuk kelas tu. So untuk kelas pertama, 154 ialah nombor yang besar. So itulah had atas. Titik tengah. Titik tengah. Okey, kalau perkara mudahnya ialah
kalau kita nak tengok mudahnya, titik tengah dari 150 hingga 154. Kita ada 150, 151, 152, 153, 154. Okey, itu saja kelas pertama kita. So, tengah-tengah, apa yang berada di tengah ialah 152. Okey, kalau kes macam ni, dari nombor 150 hingga 154 ni, ada 5 nombor je. Ada 5 nombor sahaja. Nombor yang pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat, nombor kelima. So, kita boleh tengok terus, ini ialah titik tengah. Tapi, kalau nombor tu nombor besar, contohnya, dari 150 hingga 300. Macam mana awak nak cari nombor tengah-tengah dia? Takkan awak nak senaraikan satu-satu macam ni kan? Kalau nombor kecil boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nombor tu melibatkan nombor yang besar, takkan awak nak senaraikan setiap satu. So, untuk titik tengah, kita ada formula dia. Okey, iaitu kita ambil had bawah tambah dengan had atas. Kemudian awak bahagi 2. Tambah dulu Pastikan awak tambah dulu, dapatkan jawapan, baru bahagi 2. So, awak akan dapatlah dekat sini 152. Jalan kerja ni perlu tunjuk tak? Tak perlu. Awak boleh terus tulis 152 kalau dalam jadual ni. Tak perlu tunjuk jalan kerja. Okey? So, tapi untuk permulaan, buatlah jalan kerja ni supaya awak ingat. Okey? So, sekarang kita tengok pula sempadan bawah. Sempadan bawah ni, dia ada kaitan dengan had bawah. Sempadan bawah, dia ada kaitan dengan had bawah. Okey. Saya tulis kelas tu secara melintang. Ini kelas yang pertama. 150 hingga 154. Ini kelas yang pertama. Saya buat secara melintang macam ni. Okey, sebelah ni kelas yang kedua. 155 hingga 159. Itu ialah kelas yang kedua. So, kita nak tengok sempadan bawah. Okey, sempadan bawah ialah apa yang ada di antara kelas 1, ini ialah kelas 1, dengan kelas sebelumnya. So, dia tak ada kelas dekat sini, saya letak A lah. Okey, sebelumnya. So, apa yang ada dekat sini? Inilah sempadan bawah, tengah-tengah ni. Okey, kalau tak nampak yang ni, tak apa. Kita pergi pada sempadan atas. Sempadan atas ialah apa yang ada di tengah-tengah ni. Okey, kita ada 154 dan kita ada 155. Tengah-tengah antara 154 dan 155, tengah-tengah dekat sini ni, ialah 154.5. Tengah-tengah maksudnya 154 tambah 155, kemudian awak bahagi 2. So, awak akan dapatlah tengah-tengahnya ialah 154.5. So, dekat situ, itu ialah sempadan atas. So, 154.5. Sempadan bawah dia dekat sini. Garisannya. So, sebelum 150, dekat sini mesti ada 149. So, tengah-tengah ni ialah 149.5. Okay, so untuk seterusnya, had bawah nombor kecil iaitu 155. Had atas ialah nombor yang besar 159. Titik tengah apa yang ada antara 155 hingga 159. 155 tambah 159 bahagi 2. So, awak akan dapat dekat sini 157. Sempadan bawah untuk kelas berikutnya akan sama dengan sempadan atas untuk kelas sebelum. So, 154.5. Sempadan atas, awak tengok nombor yang atas, tambah 0.5 je lah. 159.5. Okey. So, seterusnya kita ada had bawah 160, had atas 164. Titik tengah kita ada 162. Tak tunjuk jalan kerja pun tak apa kalau dalam jadual ni. Okey. Sempadan bawah
159.5. Sempadan atas, kita tengok nombor yang atas, tambah aja 0.5. 164.5. Okey. Dan awak teruskan ya. Okey, lagi. Kita nak cari pula saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Okey. Saiz selang kelas ni selalu orang keliru. Saiz selang kelas ni ada dua cara Ada dua cara nak cari. Yang pertama ialah awak ambil had atas tolak had atas. Maksudnya had atas kelas yang selepas tolak had atas kelas sebelum. Ataupun awak boleh buat, awak ambil had bawah kelas yang selepas tolak had bawah kelas yang sebelum. Ataupun ada lagi satu cara, awak perlu ambil sempadan atas tolak sempadan bawah. Mana-mana pun boleh, awak akan dapat jawapan yang sama. Okey, kita cuba dulu untuk satu. Saya ambil had atas. Saya ambil yang ni had atas tolak had atas. Okey. So saya ambil had atas. Had atas 159. Tolak had atas kelas yang sebelum 154. Awak akan dapat 5. Ataupun ambil had bawah. Ambil had bawah 155 tolak 150. Pun awak akan dapat 5. Okey, ataupun lagi satu, kita ambil sempadan. Ni yang sempadan atas tolak sempadan bawah. Sempadan atas tolak sempadan bawah. Okey, ambillah yang mana-mana satu. Okey, sempadan atas saya ambil 164.5 tolak sempadan bawah 159.5. Pun awak akan dapat jawapannya adalah 5. Okey, saiz selang kelas ni apa sebenarnya? Okey, saiz selang kelas ni ialah kalau kita ada data dari 150 hingga 154. Okey, maksudnya nombor-nombor yang ada dalam ni lah. 150, 151, 152, 153, 154. So ada berapa nombor dekat sini? Itulah saiz selang kelas. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor. So saiz selang kelas dia ialah 5. Simple saja. Okey, saiz selang kelas ialah ada berapa nombor dekat dalam tu. Okey, jangan tersilap. Kadang-kadang bila nampak 150 hingga 154, apa yang murid selalu buat silap ialah dia ambil 154, dia tolak 150. Awak akan dapat 4. Salah lah. Okey. So, ini sahaja cara untuk awak cari sempadan. Ada 3 cara. Okey, sama ada melalui had atas, had bawah ataupun sempadan. Okey. So, awak boleh lengkapkan dulu muka surat 101 dan juga 102 tu kalau awak boleh buat. Kalau tak boleh buat, tak apa. Kita buat 101 dulu. Next class, masa Google Meet, kita sambung. Okey, terima kasih.